Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi imtammim bil khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kaffatil anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wa syuhada wa salihin wal ulama walana wa khususan ila ruh al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu ta'ala. Syai'un lillahi lahumul al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah rahmatnya di pagi hari Jumaat yang penuh keberkatan ini kita dapat kembali bersama-sama berkuliah secara online daripada kitab Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan khususnya yang telah mendoakan kesihatan bagi saya, dan setelah 2 minggu kita tidak bersiaran, saya kembali sihat walafiat insya-Allah pada pagi ini. Dan kemarin saya telah datang untuk bercuti di Pulau Pinang bersama-sama 7 orang pelajar daripada Sabah yang tidak pulang bercuti untuk mereka dapat mengenali dan juga berada di negeri yang paling hampir dengan Kedah. Mereka ini sebahagiannya tak pernah pun dapat pernah bermain di laut. Jadi saya tempah satu homestay di depan pasir tempat pantai Teluk Kumar. Dan hari ini insya-Allah saya bersiaran daripada Masjid Maqbul Teluk Kumar untuk sama-sama kita mengikuti kuliah online kita pada muka surat 7 kitab Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Al-Ghazali di penggal yang ketiga insya-Allah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Tajuk prinsip yang kelima, yakni kehendak ataupun iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, seandainya manusia, jin, malaikat dan syaitan berkumpul semuanya untuk menggerakkan atom di alam ini, yakni sesuatu yang kecil di atas alam ini, atau menghentikan gerakannya yang gerakkan sesuatu yang dikenali dengan atom tanpa kehendak dan peraturan Allah, nescaya mereka tidak akan berdaya untuk melakukan perkara tersebut. Maksudnya, apa yang berlaku di alam ini, baik sedikit maupun banyak, yang kecil maupun besar, yang baik maupun buruk,
yang manfaat maupun berbahaya, yang iman atau kafir, yang berilmu ataupun yang jahil, yang bahagia atau sengsara, yang bertambah atau berkurang, tidak akan terjadi melainkan dengan qada, yakni ketentuan kehendak Allah, dan qadar Allah, yakni perbuatan Allah, serta dengan kebijaksanaan ilmunya dan kehendaknya. Maka maha suci Allah daripada segala kekurangan. Sesungguhnya kehendak Allah tegak dengan zatnya dalam kesemua sifat-sifatnya. Maksudnya, sesungguhnya sifat iradat Allah ini berdiri di zatnya bersama-sama dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah yang lain. Dengan sifat iradat inilah ataupun dengan sifat kehendak inilah Allah menentukan sebarang mungkin dengan setengah barang yang harus atas mungkin, seperti ditentukan dia dengan wujud ataupun dengan tiada, ditentukan dia dengan sihat ataupun sakit. Semuanya daripada kehendak iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia, yakni Allah, sentiasa memiliki sifat berkehendak. Maknanya sifat berkehendak ini berada di zat Allah Ta'ala, tidak cerai tanggai daripada zatnya, bermaksud kehendak Allah ini berlaku pada bila-bila sahaja sejak azali lagi. Berkehendak dalam keabadiannya, yakni Allah berkehendak di azalah lagi dalam mewujudkan sesuatu pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah sesuai dengan apa yang dikehendakinya, yakni yang dikehendaki oleh Allah pada zaman azali, yakni pada zaman belum ada lagi manusia atau makhluk ini, tanpa mendahului dan terlambat. Maknanya ketentuan Allah tidak akan berlaku terlebih cepat daripada yang ditentukan dan tidak akan terlambat daripada yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi terjadi sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Maknanya bahkan apa yang berlaku itu berlaku sesuai, berlaga betul dengan ilmu, pengetahuan dan kehendaknya kehendak Allah tanpa penggantian dan perubahan. Maknanya tidak akan berlaku berubah tanpa kehendak Allah. Dia, yakni Allah, mengatur urusan tanpa menertibkan pemikiran dan menunggu waktu. Maknanya apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah atur, apa yang Allah uruskan adalah sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak kita, bukan sesuai dengan apa yang difikirkan oleh kita. Oleh itu, kehendak yang satu, yakni oleh itu ketahuilah, kehendak Allah yang satu tidak menyebutkannya dari kehendak-kehendak yang lain. Peraturan Allah berlaku dengan mudah dengan kehendak Allah itu, tanpa sibuk seperti mana kehendak makhluk ini. Ketahuilah, sesungguhnya masalah ini, masalah berhubung dengan ketentuan Allah ataupun kehendak Allah ataupun qada Allah dan qadar Allah, tempat tergelincirnya kaki setengah daripada umat manusia. Sesungguhnya telah tergelincir kaki ramai orang dalam masalah ini kerana sesungguhnya kesempurnaan alasannya diambil dari samudera tauhid yang luas. Sebenarnya ramai yang tergelincir kaki daripada masalah mempercayai berhubung dengan qada dan qadar Allah ini kerana mereka sebenarnya mencari ilmu dengan tujuan kajian dan untuk perdebatan, kata Imam Ghazali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah suatu kaum menjadi sesat setelah datangnya petunjuk kecuali setelah mereka disibukkan oleh perdebatan. Maka kita harus mengambil iktibar bahawa kita belajar ilmu untuk kita beramal. Kita belajar ilmu untuk kita beriman dengan Allah. Kita belajar ilmu untuk kita beriman dengan qada dan qadarnya.
tanpa kita memperdebatkannya. Kita mengambil pengajaran daripada segala hukum hakam yang datang dari Allah, sama ada secara terang ataupun secara kiasan, tetapi kita berlandaskan kepada huraian-huraian ulama-ulama kita, ahli-ahli yang alim di dalam ilmunya, di samping kita berpandukan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita oleh ulama-ulama kita. Sedangkan sebahagian yang lain pula daripada umat manusia, mereka menggunakan Al-Quran sebagai dalil dan menakwilkan, padahal mereka bukanlah ahli pada menakwil dan menghuraikannya. Maka hendaklah kita menyerahkan perkara ini kepada ahlinya ataupun kepada ulama-ulama untuk menghuraikannya. Kata Imam Al-Ghazali lagi, seandainya setiap orang boleh mencapai kemampuan menakwilkan, menghuraikan, mentafsirkan sesuatu, tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, yakni ya Allah fahamkanlah dia, yakni Ibnu Abbas, dalam masalah agama dan ajarkan takwil kepadanya. Ini adalah doa khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada saudaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu juga Nabi Allah Yaqub alaihi salam juga tidak akan berkata kepada anaknya Nabi Yusuf alaihi salam seperti mana yang diterangkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Yusuf ayat ke-6. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Artinya, dan demikianlah Tuhanmu memilihmu untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebahagian daripada takwil mimpi-mimpi. Penyusun kitab Al-Kashaf di dalam tafsirnya mengatakan, yang dimaksudkan takwil di sini adalah makna kitabullah, yakni Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta apa yang tidak jelas bagi manusia berupa tujuan dan maksudnya. Inilah yang dikatakan takwil, yakni berupa memberikan penghuraian yang mana tidak jelas supaya menjadi jelas bagi manusia yang memohon ataupun menunggu akan pengajaran daripada orang-orang yang alim. Dia mentafsirkan dan menjelaskan perkara itu kepada mereka dan menunjukkan hikmah-hikmah yang tersimpan di dalamnya. Itulah maksud takwil. Dalam langkah yang terpeleset dalam makam ini disebabkan kerana mereka mengikut langkah orang-orang yang mengikut ayat-ayat mutasyabbihat, yakni ayat-ayat kesamaran untuk menimbulkan fitnah dan mencari takwilnya. Maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ada sebahagian daripada orang-orang yang suka mengikut penerangan secara terus ayat-ayat mutasyabbihat, ayat-ayat kesamaran yang menimbulkan fitnah dalam mencari takwilnya. Padahal kata Imam Ghazali, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmu. Sedangkan mereka, yakni yang mentakwil, bukanlah termasuk orang-orang yang dalam ilmunya. Maknanya belum mencapai tahap untuk mentakwilkan ayat-ayat itu kerana mereka bukan daripada ulama-ulama yang memahami akan maksud dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis. Bahkan mereka adalah orang yang dangkal ilmunya dan lemah. Disebabkan oleh kedangkalan ilmu tersebut, mereka tidak mampu untuk memerhatikan hakikat masalah ini. Perkara ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yakni di dalam surah Al-Imran ayat ke-7 sampai ayat yang ke-9 yang saya akan bacakan di sini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi
أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Sadaqallahul azim. Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 7 yang menyebutkan Dialah yang menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat muhkamah. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan lainnya pula ayat-ayat mutasyabbihat. Ayat-ayat yang kesamaran. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya cenderung kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat mutasyabbihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabbihat. Semuanya itu dari sisi Rabb kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Sadaqallahul azim. Imam Al-Ghazali menimbulkan di sini orang-orang yang bukan ahli dalam mentakwilkan sesuatu. Mereka cuba mentakwilkan mengikut cenderung mereka, menyebabkan akhirnya memberikan jalan yang tidak betul kepada orang-orang yang mengikut mereka dan menimbulkan fitnah. Sebab itu kita kena merujukkan kepada alim ulama yang ahli, kerana tidak semua dapat mentakwilkan melainkan orang-orang yang sudah diberikan oleh Allah mendalam ilmunya. Dan setengah-setengah lain pula, kata Imam Ghazali, mereka mencari ilmu itu adalah tujuan mencari perdebatan. Dan kerana taksub kepada orang-orang yang mereka mengikut, walaupun tidak cenderung kepada maksud Al-Quran ataupun hadis, tapi mereka cuba untuk menerangkannya dan akhirnya menjadikan jalan-jalan itu tidak betul. Maka sebab itulah dicela oleh syarak. Maka kendalikanlah diri kamu dari sesuatu yang kamu tidak mampu untuk menyelami dalamnya lautan yang luas bersama orang-orang yang dangkal ilmunya. Maknanya kendalikan diri kita sungguh-sungguh, ya, supaya kita dipimpin oleh orang-orang yang betul-betul mempunyai ilmu. Kita merujukkan kepada mereka-mereka yang mempunyai ilmu dan kita mengikut para ulama yang boleh menerangkan kepada kita tentang hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Lebih-lebih lagi lah berhubung dengan ayat-ayat mutasyabbihat, yakni ayat-ayat yang kesamaran yang tak semua orang mengetahuinya, melainkan yang mengetahuinya Allah dan orang-orang yang diberikan oleh Allah mendalam ilmunya. Maka jangan kita persoal atau mendebatkan apa-apa ayat-ayat kesamaran ini, melainkan kita merujuklah kepada yang ahlinya. Dikatakan bagi mereka, diamlah kamu, bukan ini kamu diciptakan, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menemui kami sedangkan kami masih berselisih tentang masalah qadar, yakni takdir Allah, yakni berhubung dengan perbuatan Allah. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah sehingga wajahnya yang mulia menjadi merah. Baginda bersabda, apakah untuk ini kamu diperintahkan atau adakah untuk ini aku diutuskan kepada kamu, yakni untuk berselisih faham terhadap satu masalah. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebinasaan orang-orang sebelum kamu adalah saat mereka memperselisihkan masalah ini. Mereka tidak mau sepakat dan mengikut akan perjalanan yang sudah ditunjukkan oleh ulama-ulama yang ahli di dalamnya. Aku telah menetapkan kepada kamu, baginda mengulangi sebanyak 2 kali, hendaklah kamu tidak saling berselisih tentangnya, yakni tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku itu semua dengan ketentuan Allah dan dengan perbuatannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Meskipun kita nampak ia adalah perbuatan kita sendiri, tapi hakikatnya adalah semua itu perbuatan, yakni kudrat Allah, kesan daripada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Ja'far dia berkata, aku berkata kepada Yusuf bin Abid, aku melewati satu kaum, yakni kata Abu Ja'far dia berkata, aku berkata kepada Yunus bin Abid radhiyallahu, aku berkata kepada Yunus bin Abid, aku melewati sesuatu kaum yang saling berselisih dalam masalah qadar, yakni takdir. Dia berkata, seandainya mereka sibuk memikirkan dosa-dosa yang mereka lakukan, nescaya mereka tidak akan berselisih dalam masalah qadar. Apa maksudnya? Ya, daripada Abu Ja'far dia berkata, aku berkata kepada Yunus bin Abid, aku melewati satu kaum yang saling berselisih dalam masalah qadar. Dia berkata, seandainya mereka sibuk memikirkan dosa-dosa yang mereka lakukan, nescaya mereka tidak akan berselisih dalam masalah qadar. Di dalam hal ini, kalau kita memikirkan tentang banyak kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, nescaya kita tidak akan mempersoalkan tentang takdir Allah. Kerana apa yang dilakukan oleh Allah itu adalah berlaku dengan kehendaknya, pilihannya dan kebijaksanaan ilmunya. Maka kita beriman dengan kehendak Allah ini. Kita beriman dengan qada dan qadar Allah ini. Kita tidak persoalkannya dan kita tidak akan berselisih pada masalahnya, kata Abu Ja'far. Maka relung hati sebahagian mereka dipenuhi cahaya yang berasal dari cahaya Allah. Maknanya orang yang diberikan cahaya, hidayah, petunjuk daripada Allah, maka hati mereka akan terang, hati mereka dipenuhi cahaya dan mudah untuk mereka beriman dengan ayat-ayat keterangan daripada Allah, berjuga dengan qada dan takdirnya. Minyaknya jernih sehingga hampir menerangi walaupun tidak disentuh oleh api. Apa ini? Cahaya orang-orang yang beriman, cahaya orang-orang yang diberikan oleh Allah petunjuk. Kemudian menyalalah cahaya di atas cahaya. Kemudian berbagai penjuru alam malakut menjadi terang di hadapan mereka dengan cahaya Tuhannya. Maknanya orang yang diterangikan imannya oleh Allah dan diterangikan dengan ilmunya oleh Allah dan diterangikan dengan kepercayaan kepada qada dan qadar Allah, maka mereka sentiasa berada di mana-mana dalam keimanan kerana mereka berada di hadapan cahaya petunjuk daripada Allah. Lalu kata Imam Ghazali, mereka pun memahami segala urusan sebagaimana adanya yang sebenarnya yang diterangkan oleh Allah di dalam Quran, yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada mereka,
beradablah dengan adab Allah dan berdiamlah. Apabila disebutkan qadar, maka hendaklah kamu menahan diri. Maksud di sini dikatakan kepada mereka-mereka, yakni kepada orang-orang yang mencari ilmu dan mengharapkan petunjuk dari Allah, beradablah dengan adab Allah. Maknanya beradabkan dengan adab-adab yang ditunjukkan ataupun diserukan ataupun dididik oleh Allah di dalam Al-Quran dan ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masalah-masalah yang kita tidak mengetahuinya. Lebih baiklah kita berdiam. Apabila disebutkan qadar, maka hendaklah kamu menahan diri. Janganlah berdebatkan akan dia. Janganlah kamu dipersoalkan dia, kerana kamu tidak layak untuk mempersoalkan Allah, sedangkan kamulah yang akan disoal satu hari nanti. Ketika Umar, yakni ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditanya tentang qadar, yakni tentang dengan perbuatan takdir Allah, dia bersikap menahan diri. Lalu dia berkata kepada si penanya, ia adalah lautan yang dalam, janganlah kamu menyelaminya. Maknanya apabila ditanyakan lagi, mengapakah berlaku sebegini rupa? Mengapakah keadaan ini berlaku padahal dia bukanlah pilihan kita? Semuanya itu adalah ketentuan dan takdir dari Allah. Jangan kita menyelaminya, sedangkan ia laut yang dalam yang boleh menyesat ataupun yang boleh melemaskan kita atau menghilangkan kita. Saat pertanyaan tersebut diulangi, Umar, yakni Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjawab, ia adalah jalan yang gelap, janganlah kamu melaluinya. Yakni janganlah kamu melalui jalan-jalan persoalan tentang qada dan qadar Allah yang kamu tidak memahaminya. Berimanlah dengan apa yang berlaku itu adalah hasil daripada kehendak dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Semasa dia didesak untuk kali yang ketiganya, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjawab, itu adalah rahsia Allah. Dia telah menyamarkan bagimu. Sengaja Allah Ta'ala menyamarkan, mensamarkan bagimu supaya kamu tetap setia dengan perkara-perkara yang berlaku sama ada di alam nyata pun maupun di alam yang taib ini. Maka janganlah kamu menelitinya seorang diri, jangan kamu pandai-pandai menyelaminya kerana kamu sangat kekurangan ilmu padanya. Baik. Seterusnya, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan, barang siapa yang menginginkan pengetahuan tentang rahsia alam malakut, maka hendaklah dia menetap di pintu orang-orang soleh itu dengan cinta, keikhlasan, kejujuran, berpaling dari musuh-musuh mereka. Maknanya Imam Ghazali berpesan kepada kita, kalau kita hendak mendapatkan rahsia-rahsia daripada ilmu-ilmu Allah, maka hendaklah dia menetap di pintu orang soleh. Maknanya dia jangan berpisah diri daripada majlis ilmu-ilmu orang-orang soleh dan hadir padanya dengan penuh tawaduk, rendah diri, dengan rasa cinta, dengan rasa ikhlas, dengan rasa jujur, berpaling daripada musuh-musuh mereka, menjalankan perintah dan melaksanakan apa yang mendatangkan keredaan mereka. Beradablah dengan alim ulama, beradablah dengan ilmu, beradablah dengan Allah dan Rasulnya. Demikian pula, barang siapa yang menginginkan pengetahuan tentang rahsia ketuhanan, maka hendaklah dia menetap di pintu Allah dengan cinta dan keikhlasan, kejujuran dan penganggungan, rasa malu dan menjalankan perintah, menjauhi maksiat. Yakni begitu juga lebih-lebih lagi kata Imam Ghazali, barang siapa yang nak menginginkan ilmu, pengetahuan, pengenalan tentang ketuhanan, yakni tentang sifat keagungan Allah dan dapat menghayati akan kebesaran Allah itu, maka hendaklah dia menetap di pintu Allah. Maknanya hatinya sentiasa ingat kepada Allah,
hatinya sentiasa bergantung kepada Allah, hatinya sentiasa memohon dan mengharapkan Allah dengan rasa cinta dan keikhlasan, kejujuran dan pengagungan. Maknanya sentiasa membesarkan Allah, mensucikan Allah daripada sebarang kekurangan yang tak layak bagi zat Allah yang tinggi, dan rasa malu dan menjalankan perintah, yakni perintah Allah. Jauhlah maksiat kerana beradab dengan Allah bersungguh-sungguh dan menerima senang hati dan mencari kurnia Allah. Menerima dengan senang hati segala qada dan qadar Allah dan bersungguh-sungguh mencari kurniaan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhanmu memiliki berbagai kurnia pada hari-hari tertentu dalam masamu yang panjang. Ingatlah, carilah. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kita Allah memiliki berbagai kurniaan pada setiap waktu, pada setiap hari, pada setiap masa yang panjang, yang kita hendaklah sentiasa mengingatnya dan hendaklah sentiasa kita mencari kurnia-kurnia Allah itu dengan ketaatan kita, dengan penuh merendah diri kita, dengan mengagungkan kebesaran Allah, dengan memahami kalimah-kalimah agung, kalimah-kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dengan usaha ini, insya-Allah kita sentiasa di dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita sentiasa redha Allah, Allah meredai akan kita. Terusnya Imam Al-Ghazali berkata, barang siapa yang tidak mampu untuk melakukan itu, maka dia harus berkeyakinan seperti yang dipegang oleh Abu Hanifah, yakni Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dan murid-muridnya saat mengatakan kewujudan kemampuan dalam diri seorang hamba adalah perbuatan Allah. Cuba kita lihat tawadhu'nya, merendah dirinya dan mengagungkan kekuasaan Allah itu. Imam Abu Hanifah serta murid-muridnya seringkali berkeyakinan bahawa kewujudan kemampuan dalam diri seorang hamba itulah perbuatan Allah. Itulah kesan daripada kudrat Allah. Sedangkan menggunakan kemampuan itu adalah perbuatan hamba. Menggunakan kemampuan itu maknanya usaha ikhtiar untuk mencapai kemampuan dan juga hasil daripada perbuatan Allah. Itulah adalah merupakan usaha ikhtiar kita. Inilah hakikatnya, bukan kiasan. Kerana kita hamba adalah sekadar ikhtiar dan usaha, dan Allah lah yang memberi kesan terhadap segala perbuatan kita. Golongan Qadariyah, yakni satu golongan daripada puak Mu'tazilah yang tergelincir daripada jalan sebenar, jalan ahli sunnah wal jamaah. Kita harus berhati-hati daripada fahaman-fahaman mereka ini, kerana mereka ini telah tersasar dan telah tersesat dari ajaran yang sebenarnya. Mereka mengingkari adanya takdir Allah. Mereka menafikan perbuatan Allah. Mereka mengatakan apa yang berlaku itu adalah perbuatan makhluk ataupun perbuatan manusia sendiri. Mereka memandang bahawa baik dan buruk berasal daripada diri mereka sendiri. Sedangkan apa yang elok maupun tidak elok adalah perbuatan daripada Allah, takdir Allah dan kehendak Allah semua. Bukanlah adalah takdir ataupun perbuatan hamba itu sendiri. Dengan begitu, pada fikiran akal mereka, puak-puak Qadariyah daripada Mu'tazilah ini, mereka bermaksud nak menyucikan Allah dari melakukan kezaliman dan keburukan. Sebab itu mereka mengatakan yang tak elok itu, yang buruk-buruk itu, yang nakal-nakal itu bukan dari perbuatan manusia, tapi bukan daripada perbuatan Allah, tapi daripada perbuatan manusia sendiri. Mana ada perbuatan manusia memberi bekas, perbuatan Allah saja yang memberi bekas. Tetapi manusia itu ada usaha dan ikhtiarnya. Apabila dia memilih untuk berusaha dan berikhtiar bagi
perkara-perkara kejahatan, Allah dengan ilmunya sudah mengetahui pilihannya dan Allah mengetahui bahawa ia ingkar akan petunjuk Allah, maka Allah jadikan juga perbuatan itu. Akan tetapi mereka sebenarnya siapa ini? Puak-puak Qadariyah daripada puak Mu'tazilah yang tergelincir, mereka keliru kerana telah menisbahkan, yakni menyandarkan kelemahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut, sedangkan mereka tidak menyedarinya. Maka sebab itu kita kena awasi daripada pendapat puak-puak Qadariyah yang mengatakan manusialah yang membuat sendiri perbuatannya, tidak kenal lagi dengan perbuatan Allah atau kudan Allah. Ini adalah pendapat yang salah dan membawa kepada kesesatan. Begitu juga ada satu gulungan lagi daripada puak-puak Mu'tazilah yang diberi gelaran dengan gulungan Jabariyah. Gulungan Jabariyah ini gulungan yang berpegangan pada qada. Mereka memandang bahawa baik dan buruk adalah berasal dari Allah serta tidak melihat adanya perbuatan dari diri mereka sendiri. Puak Jabariyah ini pula mereka ekstrim. Mereka mengatakan bahawa manusia ni tak ada usaha ikhtiar. Tak beri ataupun mereka mengatakan bahawa apa yang berlaku ke atas diri kita itu elok tak elok semuanya daripada Allah. Kita ni tak ada nak boleh pilih, tak boleh ikhtiar, tak boleh usaha dah. Usaha macam mana pun tak jadi dah. Dia kata sebab Allah dah tentu tak elok, maka jadi tak elok lah. Kalau Allah tentu elok, elok lah. Ini perkataan gulungan Jabariyah. Sedangkan kita memang mengetahui tidak memberi kesan sesuatu melainkan perbuatan Allah. Tapi di sisi manusia itu ada ikhtiar, yakni qasad di hati memilih dan melakukannya, iaitu dipanggil usaha. Kita tidak boleh menafikan ikhtiar usaha hamba. Tetapi puak-puak Jabariyah kata tidak ada ikhtiar usaha hamba. Semua yang elok tak elok tu mai daripada Allah. Misalnya mereka kata nak buat macam mana, kami ni dah jenis segan, Allah dah jadi segan, hampa ni baiklah, hampa ni Allah dah jadi hampa elok-elok, untunglah hampa. Mereka lupa. Mereka lupa bahawa sebenarnya Allah menyuruh kita rajin, Allah menyuruhkan kita taat dan kita kena berusaha ke arah itu. Insya-Allah Allah jadikan kita orang yang taat. Ya, kita ada pilihan, bukan tidak ada pilihan seperti dikatakan oleh gulungan Jabariyah yang sesat. Mereka mengatakan semua itu daripada Allah. Usaha macam mana pun tak ada. Kalau dah Allah tentukan tak elok, tak eloklah kita. Kalau Allah Ta'ala tentu elok, eloklah nasiblah orang yang ditentukan oleh Allah elok. Itu kata mereka itu. Dengan begitu, mereka bermaksud menyucikan Allah daripada ketidakkemampuan. Akan tapi mereka keliru kerana telah menyandarkan kezaliman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal tersebut. Mereka seolah-olah mengatakan Allah zalim. Allah dah tentu dah tak elok, sampai bila-bila tak elok. Allah tu dah jadi kafir, sampai bila-bila kafir. Tak sah dah usaha nak jadi beriman macam mana pun. Ini adalah pendapat yang salah daripada gulungan Jabariyah. Kalau tadi gulungan Qadariyah yang mengatakan bahawa tidak ada perbuatan Allah, hanya perbuatan diri kita hamba, itu juga perbuatan yang salah daripada pahaman Mu'tazilah. Sekarang puak-puak Jabariyah juga yang ekstrim mengatakan tidak ada pilihan bagi hamba pula, melainkan semuanya sudah ketentuan qada Allah belaka. Orang-orang bodoh itu bermaksiat kepada Allah dan menganggap perbuatan itu berasal dari ketentuannya, lalu mereka terlepas diri dari celaan. Mereka menganggap bahawa orang yang melakukan maksiat kepada Allah itu nak buat macam mana lagi, kerana ia asal ketentuan Allah dah jadi macam tu. Mereka tak dapat berlepas diri dari celaan itu. Sedangkan Allah sudah memberikan kepada kita perkakas yang cukup dengan memberikan dirikan kita dengan
akal yang sempurna, dengan hidayat tabi'in, dengan hidayat agamanya, dengan diutuskan seorang Rasul yang mulia untuk menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, dan dibekalkan pula dengan kitab suci Al-Quran kepada kita, menyeru kita menjauhi maksiat. Dan bukanlah itu apabila berlaku maksiat itu sudah ditentukan oleh Allah begitu tak dapat lepas daripadanya, tidak. Ya, sebab itu mereka tertewas sebagaimana syaitan mengatakan, artinya qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Surah Al-A'raf ayat 16. Apa yang syaitan berkata kepada mereka pada ketiga hari akhirat nanti, syaitan berlepas tangan mengatakan, kerana engkau telah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Yakni ini pengakuan syaitan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Mereka mengatakan itu adalah daripada kerja mereka, sedangkan sebenarnya manusia itu memilih untuk mengikuti jalan-jalan syaitan atau seruan syaitan. Mereka tidak mau beriman dengan jalan-jalan seruan Allah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadariyah pula, ini satu puak Qadariyah tadi daripada puak Mu'tazilah pula meyakini adanya ikhtiar menyeluruh bagi seorang hamba dalam semua perbuatannya, dan menolak qada dan qadar Allah secara menyeluruh pula. Ini Qadariyah, mereka mengatakan apa yang berlaku itu semua daripada usaha ikhtiar hamba, tak ada kena-mengena dengan perbuatan dan qada Allah. Ini jalan yang sesat. Sedangkan usaha dan ikhtiar kita itu tidak memberi bekas. Kita disuruh untuk melakukan, berusaha, berikhtiar. Yang menjadikan ialah perbuatan itu ialah Allah. Sebab itu kita wajib beriman kepada rukun iman yang keenam, percaya kepada qada, yakni ketentuan, dan qadar, yakni takdir ataupun perbuatan daripada Allah sahaja. Adapun puak Jabariyah yang kita jelaskan tadi, menafikan ikhtiar. Mereka menolak sama sekali ikhtiar dan usaha hamba secara menyeluruh dalam perbuatan seorang hamba, dan menyandarkan kepada qada dan qadar. Mereka kata tak akan baiklah walaupun usaha macam mana sekalipun, tak payahlah diusaha macam mana sekalipun, kalau Allah dah tentu dah tak elok, maka akhirannya pun tak elok. Ini adalah puak Jabariyah yang sesat. Kita mesti mengatakan bahawa insya-Allah dengan izin Allah, apabila kita betul-betul mengikut perjalanan Allah, perjalanan Nabi, perjalanan daripada ditunjukkan oleh ulama-ulama kita berlandaskan kepada Alkitab dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah perjalanan yang selamat. Dan insya-Allah Allah sudah menentukan yang terbaik buat kita, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Jika anda bertemu mereka, kata Imam Ghazali, cubalah pukul mereka, koyaklah baju dan serban mereka, cakar wajah mereka, serta cabuti rambut, misai dan janggut mereka. Lalu berdalihlah dengan alasan orang-orang bodoh itu bahawa semua perbuatan itu berasal dari ketentuan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Imam Ghazali buat kiasan, ya, supaya kita faham, jangan duduk ikut kata puak Jabariyah. Ya, semua tu qada dan qadar Allah, maknanya menafikan ikhtiar usaha hamba. Kalau begitu katanya, cubalah pukul mereka, koyak baju mereka, carikan serban mereka, cakar wajah mereka. Mereka ni siapa? Puak Jabariyah. Cabut rambut, misai, janggut mereka. Lalu berdalihlah kata kepada mereka bahawa perbuatan itu semua dah tentu oleh Allah dah. Hak terjadi tadi itu sebab Allah dah tentu dah. Ya, muka hang akan berparut kerana dicakar tu Allah dah tentu dah. Nak elak lagi macam mana lagi dah. Itu kiasan yang ditunjukkan
bahawa puak-puak yang menafikan usaha ikhtiar hamba ini, ya, mengusahakan ikhtiar hamba ini adalah semata-mata semuanya qada dan qadar Allah itu, termasuk dalam puak-puak yang sesat yang dikatakan golongan Jabariyah daripada puak-puak Mu'tazilah. Baik. Muka surat 12. Puak Mu'tazilah. Puak Mu'tazilah ni puak-puak yang tergelincir daripada jalan sebenar ahli sunnah wal jamaah ini. Meyakini hanya keburukan saja yang berasal dari diri mereka. Dan meyakini bahawa diri mereka memiliki kebebasan memilih secara menyeluruh selain perbuatan buruk demi menjaga agar tidak menyandar keburukan dan kezaliman kepada Allah. Jadi puak Mu'tazilah ni kata Allah Ta'ala buat hak elok-elok saja. Hak tak elok bukan datang dari Allah. Ini puak Mu'tazilah begitu. Sedangkan perkara yang berlaku elokah tak elokkah yang berlaku di dalam alam ini adalah semua daripada kehendak Allah dan qadar Allah, perbuatan Allah. Ya, tapi kena ingat Allah tidak memaksakan perkara ini berlaku. Dia adalah hasil daripada usaha, daripada ikhtiar memilih hamba itu. Allah yang dengan ilmunya maha mengetahui, dengan takluk inkishaf ilmunya, maknanya meratai, tidak terselindung dalam pengetahuan Allah bahawa hambanya ini walaupun disuruh untuk memilih yang baik, tetap nak pilih yang tak baik, maka Allah sudah menetapkan keputusan bagi perkara yang Allah Ta'ala mengetahui sejak azali lagi. Maka disitulah ada usaha dan ikhtiar hamba. Elok tak elok, semua datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikiran puak Mu'tazilah, dia kata mereka cuba nak menyucikan dari Allah. Itu pada pandangan akal mereka sebenarnya, tetapi tidak sebenarnya. Mereka mengatakan hak tak elok tu Allah tak tentu. Ya, hak tak elok tu datang dari hamba tu sendiri. Hanya Allah tentu hak elok-elok saja. Maka mereka lupa apabila cuba nak mensucikan Allah daripada perbuatan yang mendatangkan tak elok pada hamba itu, sebenarnya mereka mensabitkan Allah dengan kekurangan. Seolah Allah Ta'ala itu hanya mampu pada melaksanakan satu perkara saja, tidak perkara yang lain. Sedangkan semuanya itu ketentuan Allah belaka. Akan tetapi mereka telah menyandarkan kelemahan kepada Allah, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Mereka sandarkan kepada Allah kekurangan. Allah hanya boleh buat hak elok-elok, hak tak elok Allah tak boleh buat. Maka maha tinggi Allah dari hal tersebut dengan keagungan yang besar. Sepatutnya kita mestilah menyucikan Allah daripada sebarang kekurangan, dan kita mestilah mensabitkan Allah dengan segala sifat-sifat keagungan yang besar, kerana Allah itu maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Baik. Adapun ahli sunnah wal jamaah, ini kita lah orang yang mengikut jalan Nabi, insya-Allah, dan orang yang mengikut akan jalan-jalan orang yang mengikut akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan orang ini ahli sunnah wal jamaah. Pandangannya berada di pertengahan antara mereka. Pertengahan antara mereka, yakni antara puak-puak Qadariyah dan puak-puak Jabariyah. Ahli sunnah ini diumpamakan seperti laban, yakni susu yang keluar daripada najis dan juga darah daripada makhluk haiwan misalnya. Sedangkan susu yang keluar itu bersih dan bermanfaat bagi orang yang meminumnya. Tidaklah seperti darah dan juga najis yang hukumnya itu adalah kotor dan haram. Maka sebab itu ahli sunnah ini berada di pertengahan antara mereka. Ahli sunnah tidak menyangkal sama sekali adanya ikhtiar dari diri mereka. Ahli sunnah tidak menolak
sama sekali usaha ikhtiar hamba dan tidak meniadakan qada dan qadar Allah dan tidak meniadakan qada dan qadar Allah. Ada usaha dan ikhtiar hamba, ada qada dan qadar Allah secara menyeluruhnya. Akan tetapi mereka mengatakan perbuatan seorang dari satu sisi ditentukan Allah dan dari sisi yang lain berasal dari ikhtiarnya, dan seseorang mempunyai peranan dalam mewujudkan perbuatannya. Maknanya usaha hamba menyertai kudrat ataupun usaha hamba tadi menyertai kudrat Allah, ya, di masa kudrat Allah lah yang memberi bekas, sedangkan usaha dan ikhtiar hamba itu menyertainya sahaja kerana menuntut keridaan Allah, kerana mematuhi perintah Allah, berusaha dan berikhtiar dengan jalan yang baik, dan apa yang akan berlaku adalah semua daripada qada, ketentuan dan perbuatan, yakni kudrat Allah Subhanahu wa taala. Itulah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Inilah huraian yang dapat kita huraikan pada hari ini, bahawa apabila kita beriman dengan qada dan qadar Allah, hendaklah kita mengimani sesungguhnya tidak akan berlaku sesuatu sama ada elok mau tak elok, melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha penentu, kerana dia maha bijaksana dalam menentukan. Pilihan kita kadang-kadang berlandaskan kepada ilmu kita yang cetek. Pilihan kita kadang-kadang berlandaskan kepada nafsu kita. Tetapi ikutilah apa saja yang disuruh dan ditunjukkan perjalanan yang betul oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, cara hidup kita, cara berakidah kita, cara beribadat kita, cara muamalat kita, cara munakahat kita, cara berjinayat kita, dan juga cara bermoral kita, berakhlak kita, beradab kita, beradab dengan Allah, beradab dengan manusia. Semualah mengikut akan perjalanan iman, Islam dan ihsan dari Allah. Nescaya Allah menyediakan kepada kita akan keputusan-keputusan yang boleh memberi petunjuk yang baik kepada kita. Lagi pula kalau kita bersungguh-sungguh pada jalan-jalan Allah, seperti mana Allah telah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah Ta'ala bersama-sama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pihak Masjid Makbul Teluk Kumbar, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih memberikan keizinan untuk saya berkuliah online di sini, dan kepada Cikgu Ishak serta timnya diucapkan berbanyak terima kasih melaksanakan kuliah kita. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang setia dalam kuliah secara online ini, kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Doakan semua dalam sihat walafiat, diberi kekuatan oleh Allah taufik untuk mengamalkan amalan-amalan kita dengan baik, dan kita memberkatikan dengan beradab dalam ilmu kita kepada Allah dan juga sesama makhluk ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabatina lana di dunia wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.